Yang berbahagia Datuk Pengarah Pelajaran Malaysia, yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Moshiki bin Jurat, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Mukhlis Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik, yang berbahagia Datuk Amir bin Datuk, tuan-tuan, puan-puan, timbalan-timbalan ketua setiausaha dan timbalan-timbalan ketua pengarah Kementerian Sri Dato' Haji Muhyiddin Muhammad Yassin, timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia atas kesediaan yang amat berhormat Sri Dato' meluangkan masa Ustaz Haji Zulkifli Hamad dari bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tampil bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sama kita saksikan persembahan media Kementerian Pendidikan Malaysia. Daripada semua pihak, dan kita kini sedang menyediakan modal insan untuk masa bukanlah kecil. Warga pendidik teruslah bawakan jaya yang plan pembangunan pendidikan Malaysia dan juga plan strategik pengajian tinggi negara. Ada senyum, nampak. Direktur Jemputan serta saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan berkat izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita berhimpun pada hari ini untuk bersama-sama dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tahun 2013. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah pun bersama-sama berusaha untuk memastikan majlis yang penuh bermakna ini dapat diadakan dengan jayanya. Saya difahamkan bahawa seramai 559 orang warga Kementerian Pendidikan Malaysia di peringkat ibu pejabat telah pun dipilih untuk menerima penghargaan pada hari ini di atas kecemerlangan yang ditunjukkan sepanjang tahun 2013. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua penerima-penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun ini kerana telah pun berjaya menunjukkan prestasi kerja yang mencapai tahap yang terbaik sehingga terpilih pada tahun ini. Syabas dan tahniah. Harapan saya ialah agar kesemua penerima anugerah ini, saudara-saudari sekalian, akan terus mengekalkan momentum kecemerlangan dan memotivasikan warga kementerian kita yang lain ke arah transformasi perkhidmatan awam secara amnya dan seterusnya secara lebih khusus untuk menyepadukan gerak kerja demi untuk mencapai transformasi sistem pendidikan dengan lebih cepat lagi. Saya ingin mengulangi harapan rakyat yang melihat bahawa Kementerian Pendidikan memainkan peranan yang sangat besar ke arah merealisasikan hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, dan justru usaha kementerian kita untuk menjadikan pendidikan negara bertaraf dunia giat dilaksanakan melalui pelbagai program transformasi.
transformasi pendidikan secara holistik yang dilaksanakan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara 2007 hingga 2020 bermula seawal pendidikan prasekolah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Ianya diyakini mampu untuk melahirkan modal insan yang berdaya saing dan berkualiti bukan saja untuk negara, malahan untuk pasaran dunia. Kita telah pun melalui satu tempoh setahun pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang penuh liku dan juga penuh cabaran dengan iltizam yang jitu untuk terus maju ke hadapan. Penggabungan dua kementerian terbesar dalam perkhidmatan awam, iaitu Kementerian Pelajaran dahulu dan Kementerian Pengajian Tinggi, merupakan langkah berani kerajaan untuk menyelaraskan usaha untuk memertabatkan sistem pendidikan negara ke peringkat yang lebih tinggi. Penggabungan ini memberikan peluang kepada pihak kementerian untuk menjajah semula peranan dan juga tanggungjawab bersama, berkongsi sumber kepakaran dan juga berkongsi pengalaman dalam nak memantapkan sektor pendidikan negara. Oleh itu saya menyeru agar semua warga kementerian di segenap lapisan supaya bersama-sama berusaha memberikan perkhidmatan yang cemerlang dan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan bagi menjayakan agenda pendidikan negara untuk melahirkan modal insan yang berkualiti yang bakal mewarisi kesejahteraan dan juga kemajuan negara. Pelbagai pelan tindakan dan langkah telah pun dirancang dan disusun untuk memastikan visi dan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara dapat direalisasikan. Segala cabaran dan halangan perlu kita tangani dengan bijaksana. Kerana untuk melakukan perubahan, keazaman yang amat tinggi diperlukan demi untuk menyempurnakan tanggungjawab yang telah pun diamanahkan. Namun saya yakin dengan iltizam yang utuh, kerjasama padu semua pihak dan niat yang ikhlas daripada kita semua, insya-Allah usaha kita ini akan diberkati dan aspirasi yang dihasratkan ini akan tercapai. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuka tirai tahun 2014 dengan mengumumkan 11 langkah-langkah perbelanjaan berhemat oleh sektor awam yang telah pun mendapat reaksi positif berbagai pihak. Ini merupakan komitmen kerajaan dalam memastikan segala wang awam yang dibelanjakan adalah berpatutan, menepati konsep value for money dan juga memberikan manfaat sepenuhnya kepada rakyat. Reaksi positif ini seterusnya diterjemahkan melalui kerjasama setiap penjawat awam yang secara langsung ataupun tidak terlibat dalam pengurusan perbelanjaan kerajaan selaras dengan konsep merakyatkan perkhidmatan awam. Dan saya percaya langkah ini juga mampu mendisiplinkan penjawat awam dan mencorakkan mindset ke arah pengurusan sumber keuangan yang lebih cekap dan berkesan. Dalam usaha untuk penambahbaikan sektor perkhidmatan awam, semasa sesi perbentangan bajet 2014, kerajaan juga telah mengumumkan langkah penambahbaikan 81 skim perkhidmatan bagi memantapkan kerjaya penjawat awam yang turut merangkumi satu kenaikan taraf skim perkhidmatan berikutan penetapan kelayakan masuk minimum pada peringkat penilaian menengah rendah PMR
Dengan penambahbaikan tersebut, skim-skim perkhidmatan di grade gaji 1 hingga 10 dinaik taraf kepada grade gaji 11. Keduanya, penggabungan skim perkhidmatan dengan tujuan mengembangkan pelbagai kepakaran, kemahiran, penambahbaikan peluang kerjaya dan mobiliti pegawai. Melalui proses ini, 19 skim perkhidmatan telah digabungkan kepada 7 skim perkhidmatan. Dan 3, mewujudkan skim perkhidmatan bersepadu dengan tujuan menambah baik peluang kemajuan kerjaya berasaskan kesinambungan perkhidmatan yang melibatkan 9 skim perkhidmatan kepada 5 skim perkhidmatan. Penambahbaikan ini merupakan sebahagian daripada transformasi yang akan membantu Malaysia memasuki kelompok negara maju dan bersaing di era bakat terbuka ataupun open talent. Dan oleh itu, penekanan perlu diberikan untuk melahirkan pegawai yang mempunyai pelbagai kemahiran ataupun multi skills. Pengurusan bakat perlu dilihat dan diteliti menerusi perspektif yang berbeza, serta kemampuan untuk menyumbang kepada keberhasilan yang negara perlukan. Dan kita bukan saja perlu sentiasa mengasah, bahkan mempelbagaikan bakat dan kebolehan kita seiring dengan transformasi perkhidmatan awam. Kini sektor awam perlu menjadi lebih dinamik, fleksibel dan pantas dalam nak memenuhi perubahan senario global pada hari ini. Saya menaruh kepercayaan yang tinggi bahawa warga kementerian kita akan dapat meneruskan usaha untuk merealisasikan transformasi perkhidmatan awam dan pendidikan negara dalam nak memertabatkan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 2020. Saya juga percaya bahawa transformasi pendidikan yang sedang dijalankan akan mampu melahirkan generasi baru yang memiliki minda kelas pertama dan berupaya memacu kemajuan negara serta menguasai kepakaran teknologi dan tanpa mengabaikan nilai-nilai murni kita. Akhirnya, saya sekali lagi merakamkan ucapan tahniah pada semua 559 penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2013 peringkat Ibu Pejabat yang diraikan pada hari ini. Saya dimaklumkan bahawa kita juga mempunyai 3 orang penerima istimewa pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Firdaus bin Hassan, bahagian pendidikan khas OKU Pekak Bisu, Encik Muhammad Tarmizi bin Muhammad Daud, bahagian perolehan dan pengurusan aset OKU Tangan, dan Puan Norijah binti Ahmad yang Balu, kepada Allahyarham Encik Samsudin bin Yatim, bahagian keuangan yang telah pun kembali ke rahmatullah pada 10 Mac 2014. Saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas pada ketiga-tiga penerima ini. Saya percaya dan yakin bahawa walaupun mereka ini mempunyai ketidakupayaan dari segi fizikal, saya percaya setiap OKU mempunyai potensi tersendiri yang boleh dibangun dan juga digilapkan. Saya juga mendoakan agar keluarga Puan Norijah binti Ahmad sentiasa sabar untuk menghadapi ujian Allah dan meneruskan gagasan kecemerlangan yang ditinggalkan oleh Allahyarham Encik Samsudin bin Hassan ini. Terima kasih kepada semua warga kementerian yang telah memberikan komitmen kerja yang tinggi dalam mempertingkatkan prestasi kementerian kita. Sekalung tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang telah pun menjayakan pelaksanaan majlis kita pada pagi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan terhormat mempersilakan yang berbahagia Dato' Dr. Madinah Muhammad, Ketua Sosial Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk menjemput dan seterusnya mengiringi Yang Berhormat Dato' Seri Idris Jusro, Puan Lau Lee Kang, dipersilakan Puan Emma Sri Rahayu binti Muhammad Nur, Puan Farah, Encik Muhammad Hafiz bin Zafiri, dipersilakan Puan Sabrina binti Abdul Malik,
Puan Salina binti Syahrul, Encik Al-Bakawi bin Muhammad Abdul Kahar, Puan Nur Mazlin binti Adham, silakan Puan Nur Aliawati binti Mazlin, Puan Noraini binti Gani. Seterusnya bahagian buku teks dipersilakan Encik Faridin bin Jaiz. Diteruskan yang penerima dari bahagian sukan dipersilakan Puan Ihong. Dipersilakan Encik Ismail bin Ibrahim, Encik Isham bin Marisa, Puan Nur Azlina binti Muhammad Subri, Encik Muhammad Nurizwan bin Abdul Rahim, dan yang terakhir daripada sukan dan juga bagi sesi yang pertama ini, Encik Nairul Hizam bin Muhammad Syafiq. Sekali lagi kami ucapkan kepada para penerima anugerah dan majlis makan. Dipersilakan Puan Asyidah binti Zainuddin, Puan Jamilah binti Junid. Dipersilakan. Seterusnya dari bahagian teknologi pendidikan dipersilakan Puan Maimunah binti Muhammad Tahir, Puan Rosnah binti Sa'ad. Dipersilakan Encik Amir bin Basar. Dipersilakan Puan Mak Chiu Yun, Encik Hairul Nizam bin Hasnan. Aduh, tahu. Encik Muhammad Azian bin Muhammad Sufyan. Dipersilakan Puan Mary Ann Joseph, anak perempuan A.D. Joseph. Puan Kuziah binti Aziz, Puan Syahriah binti Marhum, Encik Azhar Asam bin Ismail, Puan Nurul Ain binti Amran, Puan Farah Haslin binti Zulkifli, Encik Muhammad Zahir bin Matin. Dipersilakan Yang Mulia Raja Marisa binti Raja Petra, Puan Hazrin Iznazia binti Hamzah, Encik Azizuddin bin Abdullah, dan akhir sekali dalam bahagian teknologi pendidikan dipersilakan Encik Muhammad Syafi'i bin Sari. Kita teruskan dengan penerima dari Institut Aminuddin Bagi, dipersilakan Dr. Tan Siu Eng, Encik Ahmad Rafi bin Encik Kasim, Encik Liu Fong Sing, Puan Nur Hasimah binti Hashim alias Abdul Manaf, Puan Syarifah Sedran Jamila binti Saidi.